kita ni orang kuat iman, dah kita cari terbanyak bacaan dia, kan? Kita pergi tempat sujud, tempat kita ni payah kita nak cari tempat-tempat yang bacaan Al-Qurannya sebegitu, juzuk semalam dan sebagainya. Jadi ala kulli hal, kan, imam tadi semestinya melihat kepada makmum, kan? Kalau makmum tadi mampu, maka baca lama pun tak apa. Kalau makmum tak mampu, maka hendaklah dia meraihkan makmum tadi. Maka disebutkan lagi di antara kesalahan kita dalam salat Jumaat, kan, iaitu susunan saf. Susunan saf bagi laki-laki macam mana duduk, bagi perempuan macam mana duduk, dan kalau-kalau dah dalam solat tadi ada kanak-kanak, kan? Ada kanak-kanak laki-laki dan kanak-kanak perempuan. Bagaimana kedudukannya? Maka disebutkan oleh para ulama kepada kita, yang pertama, yang duduk di hadapan sekali, kalaulah jemaah tadi, kan, jemaah laki-laki dewasa, jemaah laki-laki kanak-kanak, tak ada papan, tak boleh. Dan kemudian jemaah perempuan dewasa dan jemaah perempuan kanak-kanak. Ya. Apa dah? Papan, dah situ. Dah dah. Dengar suara, dengar. Orang tak cakap. Diajarkan kepada kita dalam hukum-hukum fiqh. Dan sunnah Nabi SAW diajar kepada kita ialah, kalaulah makmum tadi, kan, laki-laki dewasa dan kanak-kanak laki-laki, kanak-kanak perempuan dan perempuan dewasa, kedudukan dia mula-mula sekali imam. Imam. Dah. Kemudian belakang imam ni ada makmum laki-laki, ya. Dan orang yang duduk di belakang imam ni semestilah orang yang bersedia untuk ganti imam, makmum. Dan kesalahan kita biasanya ada baru duduk, dan warung ni ada bukan masalah warung, kan? Masalah ialah warung satu hal, yang kedua dia bakal mengganti imam, kan? Kalau warung lagi, yang nak jadi imam tak boleh, tak? Nak imam tak boleh. Kena imam itu batal apa semua, dia sepatutnya naik. Kalau yang warung saja duduk di sini, kan? Buku fiqh tak tahu bagaimana solat berjemaah tak tahu. Kalau solat imam tadi terkentut, tak, imam terkentut batal wuduk, maka imam akan cuit makmum di belakang dia, kan, yang bersedia menjadi imam, kan. Kalau cuit, kalau dia warung saja, awak dah cuit kalau dia kerja awak. Maka imam pun sudah alamu kan. Jadi orang yang terbelakang dia tu warok satu kali. Yang kedua, dia mesti memahami
langkah dah sampai ke sejarah imam, teruskan bacaan imam tadi. Dan tak perlu sahaja aku balik, tak perlu niat balik sahaja menjadi imam tadi. Dia kena sambung. Kalau contohlah, dia baca imam terbatal wuduk, maka imam pun pergi sentuh dia. Tak perlu ayat agama, mak terus jadi imam. Kalau imam tadi, maksud dia kena faham ni. Imam juga ke belakang maknanya nama dia batal. Dia terbatal. Maka makmum tadi naik maka 203 kan. Maka kalau imam tadi baru baca Fatihah dah habis dah lagi dia kata Allah yang ni kan. Dia sambung inna abaina kan. Maka kalau makmum tak ingat inna abaina lupa ingat qul huwallah maka dia baca qul huwallah. Sambung qul huwallahu ahad. Jadi maknanya sama, yang perempuan pun sama. Duduk belakang imam tu ialah orang yang bersedia untuk jadi imam. Jangan pula kan orang yang tak bersedia tak boleh. Ataupun itu kesalahan. Kalau tak bersedia dia jadi kesalahan. Jangan pula kalau dia ajar orang menggantikan imam tu sini, imam jadi gambar. Siapa ganti? Siapa ganti? Kebetulan kita sesat baru kelas kita pun hari itu. Ada orang tanya Ustaz di Kuala. Elok je Ustaz dua masjid dia tanya Ustaz. Saya balik Kelantan hari itu kata dia. Kan? Bila dia orang sini tapi dia isteri dia orang. Saya balik Kelantan pergi ke satu masjid, imam terbatal solat kan. Kesnya orang ini. Yang mana apabila imam terbatal solat tu? Allah hatta ada kata. Maka makmum tadi tak tahu kaedah solat berjemaah ini. Allah batal lah kau orang ini. Maka dia tanya Ustaz, mana ni? Batal kau solat. Orang dia kata batal semua batal. Hal-hal lain pun macam orang bagi habis dia. Apa ni? Dah apabila kawan-kawan itu sebut batal, orang tu semua batal. Jadi sebab itu imam tadi cuma belakang naik ke depan. Ataupun ini maknanya orang tak faham konsep itu. Ataupun kalau imam tadi tengok Allah gila kita ni bak wuduk tak sempurna lagi lah. Dia tak faham. Tapi dia duduk belakang kan. Maka imam pun tengok ada jangan tengok. Kalau ada warung sikit, ada tanda solat, ada ustaz kita tu. Maka dia cuba ustaz tadi kan yang pandai solat tu menjadi gitu. Ataupun kalau imam tadi tengok kiri kanan tak pernah belakang, yang kawan tu pandai solat kan, ustaz dia ulama kawan, tapi dia tu kan tidak dicuri. Sebab orang musafir tidak. Maka bila imam batal, kawan yang pandai solat tu tengok kiri kanan, maknanya dia rasa tak tahu naik, maka dia naik sini tanpa dicuri pun tak. Maknanya dia boleh jadi tanpa niat sahaja jadi imam. Maknanya dia solat. Maknanya Ustaz beritahu satu di sini kesalahan kita tidak mengambil berat. Yang kedua, orang yang duduk di belakang imam kena ingat bahawa dia mesti pandai solat. Bukan pandai solat dia, pandai untuk jadi imam. Kan? Dia pandai bacaan dia warok, dia buat kita lakar ni. Kita pandai hukum sebaiknya. Mana orang yang pandai di kalangan kita ada di sini. Sebab untuk mewakili ataupun menjaga. Yang kedua, maknanya makmum laki-laki dulu duduk di belakang imam. Kan, tak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dan kemudian dia bermula saf tadi bermula daripada imam. Belakang imam. Kalau dah dua orang, maka di sini seorang, di sini seorang. Belakang imam tu betul. Dan kalau tiga orang, mesti imam duduk di tengah-tengah. Tak boleh sengit-sengit. Gitu. Jadi banyak orang buka belah kanan ni. Macam mana kiri? Ya, tak boleh. Dia kena sama-sama. Sentiasa kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dan kemudian selepas daripada saf lelaki yang dewasa, barulah saf kanak-kanak lelaki. Ya. Saf kanak-kanak lelaki sama juga, dia duduk di tengah-tengah. Tengah-tengah, imam duduk di tengah-tengah dia. Duduk di belakang daripada saf orang dewasa lelaki-lelaki. Ini cara mazhab Syafi'i. Sebab itulah kalau kita tengok di masjid-masjid kadang-kadang dia ada buat saf kan. Saf kanan-kanan, tak kuat, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang tadi yang tidak bertepatan lagi, berkaitan. Kadang-kadang yang berkaitan, dia boleh duduk bersama dengan bahawa lelaki dewasa. Tidak menjadi masalah. Dan ada pandangan mengatakan bahawa anak-anak lelaki ini boleh duduk bersama dengan ayah dia di atas pun tak apa. Tapi jangan duduk tengah-tengah lah. Mana duduk ujung. Mudah ayah dia nak kecek kira. Dia nak cakap berkira dengan anak dia. Dia takut-takut anak dia menangis kan. Maknanya
muda. Kalau anak dia senang pergi masuk tanah, ke ayah nak masuk tanah, maka ayah kena batalkan solat. Kan? Duduk di ujung. Itu mudah untuk dia keluar. Bahan tadi. Jadi anak duduk di belakang lebih baik. Yang ketiga, ini laki-laki duduk di tengah imam. Kalau lah bagi perempuan, kan? Ada kanak-kanak perempuan dan ada orang dewasa perempuan. Maka kanak-kanak perempuan duduk di belakang, kan? Duduk di belakang kanak-kanak laki-laki tadi. Dan kemudian dia bermula daripada timah tadi, kan? Hasil bawah. Dia berat belah kiri. Perempuan. Ini kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak perempuan, maknanya dia berat sebelah kiri. Dan kemudian sama lah juga bagi kaum ibu yang dewasa, maka dia pun berat belah kiri juga. Dan duduk di belakang kanak-kanak perempuan. Duduk di belakang kanak-kanak perempuan. Tahu apa? Ya? Tak nampak? Tak nampak? Waktu nak ajak mana? Oh, demo. Nampak demo ni? Sekali lagi mudah. Mudah lah. Nampak dah ni? Dia, ini saf laki-laki kan? Saf laki-laki dia duduk tengah-tengah dengan imam. Imam menjadi orang tengah dia. Ini saf kanak-kanak laki-laki yang masih lagi tidak berkhitan. Bagi kanak-kanak perempuan dengan orang dewasa perempuan, maka kanak-kanak perempuan duduk di atas saf. Mana dia mendahului mak dia duduk bawah. Jadi dia duduk atas. Kanak-kanak perempuan duduk di atas mak dia, kanak-kanak laki-laki duduk di bawah ayah dia. Mana saf terakhir anak-anak laki-laki, saf di awal bagi perempuan, anak-anak perempuan. Tapi dia berat sebelah kiri. Maknanya kalau imam di sini, maknanya dia belah kiri, bukan duduk di tengah-tengah imam. Tapi kalau lah saf tadi tu dah penuh belah kiri, maka dia boleh datang ke sini. Tapi utamakan belah kiri, berat belah kiri. Dan bagi kaum ibu juga, dia belakang kanak-kanak perempuan. Dan juga berat belah kiri, kan? Panjang ke kiri, kalau penuh barulah boleh pergi ke kanan. Kalau laki-laki dia kena mula daripada tengah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Maknanya dia stabil. Gitu. Sebab apa begini? Ya. Sebab apa kanak-kanak perempuan berada di atas dan kaum ibu yang dewasa berada di bawah? Sebab Nabi kata sebaik-baik saf dan bagi wanita yang dewasa ialah saf yang terakhir. Dan sejahat-jahat saf, maknanya tak baiklah, maknanya seburuk-buruk saf yang berada di hadapan. Bagi kaum wanita, laki-laki terbalik. Sebaik-baik saf berada di atas, depan sekali, saf pertama. Seburuk-buruk saf yang last sekali. Maknanya dari sudut fadilah, bukan jahat baik tu. Oh dia ni saf belakang dia mari solat Jumaat juga jahat dia pun. Baik, cuma jahat itu maknanya apa dia? Maksud Nabi ialah kurang fadilah. Yang berada di saf pertama bagi laki-laki, fadilahnya lebih banyak pada dia. Bagi perempuan yang berada saf yang terakhir, itu fadilahnya lebih, kan? Gitu. Nah, dibandingkan dengan yang berada pada saf yang pertama. Jadi kita bertanya, Ustaz, kalau gitu kita pergi solat Jumaat bagi kaum ibu ni. Kalau laki-laki tak apa, kaum ni perempuan, kita nak pergi lewat lah kalau gitu. Kan? Habis-habis nak bagi salam baru kita masuk sebab kita nak duduk last kali. Dia bukan masuk gitu. Masuk kita pergi awal. Tetapi kalaulah ada kanak-kanak perempuan, kan, maka kita dahulukan kanak-kanak perempuan di atas, kita duduk di belakang dia. Daripada kalangan ramai-ramai wanita, kan, maka yang berada di hadapan tadi sebab dia datang awal dan sebagainya sudah tentu dia mendapat fadilah yang lebih besar. Cuma dari sudut kedudukan dia nak bandingkan dengan kanak-kanak.
Dengan kanak-kanak. Maknanya letak kanak-kanak depan, jangan letak kanak-kanak di belakang bagi kaum wanita. Gitu. Dan begitulah juga, saya lupa nak sebut tadi, kan? Selepas daripada kanak-kanak perempuan tadi, kalau ada orang yang tua, mana warga emas bagi kaum wanita, kan? Maka diletakkan terlebih dahulu kaum wanita yang tua tadi, warga emas, di bawah kanak-kanak, barulah orang muda di kalangan wanita berada di bawah sekali. Nampak tak? Sebab apa begitu? Sebab hikmah yang Nabi kata begitu kerana apa? Kerana untuk mengelak daripada fitnah. Lagi jauh lagi jauh di antara perantaraan di antara laki-laki dan perempuan soft tadi, maka lebih baik kata dia. Lebih baik maksud Nabi SAW. Kalau lagu dekat, takut-takut berlaku fitnah. Takut-takut berlaku fitnah. Dah. Sagi kena pula yang jemaah laki-laki tadi cari kain ke gabuh, tak ke kelas kabut. Dah. Kalau perempuan tadi maklumlah datang ke masjid, kadang-kadang ada bau wangi pun semua kan. Dia masuk kereta, wangi dia tu untuk suami dia ya. Kan? Sampai ke masjid, dia masuk di kalangan di tangga-tangga wanita sebagai contoh. Maka dia terelak daripada fitnah. Jadi maknanya kaum wanita kalau nak pergi masjid, dia tak boleh pakai gincu. Dah, sebab kalau pakai gincu takut-takut, dah, dia dah maklum dia tak bawa tisu sebagai contoh. Dia tak bawa sapu tangan sagi, dia ambil telkum dia. Wow. Dah, kalau batuk pakai gincu. Dah, telkum yang putih tadi tu tu dia ada lipstick kenapa? Dia pun pening. Dah, suami dia balik tengok lipstick sama. Dah. Padahal dia sendiri dia lupa. Dah. Maknanya bukan situ maksud dia. Maksudnya tidak boleh orang panggil berupa, maknanya mencantikkan diri sehingga akan menyebabkan kaum lelaki tengok, oh yo, comelnya dia, mari masjid mungkin ni kan. Gitu. Mana fitnah. Yang kedua, kalau nak pergi masjid juga kan tak boleh orang panggil pakai bau-bauan macam tadi Doni tadi. Takut orang tanya, bau dia sedap, orang tanya pula bau minyak atar ke bau minyak wangi ke apa, siapa ni, menyebabkan orang nak tengok laki-laki nak tengok siapa bau sedap. Siapa bau sedap? Kalau dalam ni ustaz tak bau apa ni? Busuk belakang apa? Bagus. Bagus tak bau apa. Kalau ada bau, siapa yang nak tanya? Oh, siapa ni pakai bau sedap kan? Ustaz jadi maksiat. Maksiat. Kalau tak bau tak apa gitu. Jadi maknanya mengelak kan. Kalau orang yang pakai air bau sebagai contoh, dia kata kita tanya dia, kalau isteri kita ke sebagai contoh, dia pakai air bau, kita beritahu pada dia, minat apa siapa pakai air bau? Dia kata, bang, saya pakai air bau tidak memberikan wangian, menjadi fitnah kepada kaum lelaki. Sebab apa? Dia kata, saya masuk dalam kereta dengan abangnya kan, dan kemudian dia pakai air bau ni kan, minyak wangi. Kemudian saya masuk sampai ke tangga masjid, saya masuk belah wanita terus kan. Maka kalaulah saf dia dekat dengan laki-laki, maka imam berkata, Allahu Akbar, Allah bau apa ni sedapnya bau, mesti comel, mesti. Imam tadi keluar kabut, mana fitnah. Itu antaranya kan. Jadi apabila duduk jauh saja kan, maka imam pun tak bau kan, makmum pun sejahtera solat dia. Lagi siapa ni, maka tidak khusyuk. Itu di antara hikmah supaya dijauhkan kan kedudukan wanita muda daripada lelaki muda. Kedudukannya begitu. Jadi Ustaz selesai kat dulu. Ustaz ada kuliah dulu. Kau berapa? 10.30 ke? Orang lain sama semula lah. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang daripada kelemahan Ustaz sendiri. Ada soalan? Apa dia? Assalamualaikum. Kanak-kanak perempuan. Itu. Jadi dalam hukum fiqh sebagaimana saya sebut tadi kan, di antara hikmah ialah budak-budak ni kalau kita bawa dia kan ke mana-mana, pergi ke kedai pun dia haru kan. Dia duduk di masjid pun sama juga. Dia tak tahu masjid ni rumah Allah. Sebab tu kena tenang kan.
Jadi Islam di antara hikmah tadi letak di hadapan kan, dengan hasrat untuk mendidik kan, untuk mendidik. Maknanya anak laki-laki yang duduk di belakang tadi tu supaya dipantau mak dia juga di belakang. Maknanya bukan biar anak yang perempuan duduk di depan supaya dipantaukan juga oleh mak. Maknanya ada orang pantau. Kalau duduk belakang saja tanpa sah perempuan, tak ada orang nak pantau. Itu di antara hikmah kan. Kenapa diletakkan kanak-kanak di hadapan? Maka kalau ada kan orang yang mengata ataupun kita kata secara praktikalnya makcik-makcik kampung ini diletakkan anak-anak di belakang yang menyebabkan anak-anak tadi kan kita kata borok sama dia kan, bermain sama dia, membisingkan keadaan dan sebagainya, maka kita kena bagi tahu kepada dia, kalau letak di depan pun dia bising, letak belakang pun dia bising, maka mak di rumah tak apa, jaga anak tadi bersama dengan rumah dah. Maka dan kemudian solat berjemaah dengan anak, maka pahala dia dapat pahala jemaah serupa dengan suami yang pergi ke masjid tadi. Gitu. Maknanya kalau sebab kita bawa anak, kalau boleh bawa anak, nak didik anak supaya solat berjemaah, dan mak nak pergi solat berjemaah sama kan, dengan suami sama sebagai contoh. Tapi kalaulah pergi ke sana dengan sebab anak tadi mengganggu jemaah yang ramai, maka mak tadi boleh duduk di rumah, tak perlu merajuklah dengan suami, abang saja pergi takcir, jangan takcir. Fadilat dia suami pergi dengan direstui oleh mak kan untuk menguruskan rumah tangga, anak-anak tadi dan sebagainya, maka mak juga akan mendapat fadilat berjemaah sama sebagaimana suami. Gitu. Itu kelebihan mak kan, mana antara kelebihan. Tak pergi masjid tapi pahala serupa dengan suami. Tapi kalau mak suami dia nak pergi, jangan bang. Kan, masjid mana boleh tengok berita perdana kan. Kat rumah ni boleh tengok cerita Popeye ke kan, boleh tengok berita perdana ke, tengok bola ke apa ke, maka mak tadi langsung pahala, jemaah pun tak ada, suami dia pun tak ada. Boleh tak? Dia kuat. Ada lagi? Ya, fitnah. Dikira sebagai khalwah. Kalau imam seorang je, kan? Kita kata duduk kat kolej lah. Dah, imam seorang ada, azan-azan kawan tak mari dah semua tidur. Maka dia seorang je. Baik dia seorang je. Dan kemudian yang perempuan tadi pun kan, yang puteri tadi, mahasiswi, seorang juga masuk-masuk. Oh, ustaz seorang je. Ustaz seorang je. Ada bahagia. Iyalah, kita berdua je. Maka waktu itu datang makhluk yang bertanduk namanya tu dia kan. Mari dia nombor 3. Dia pun kalau salat maghrib pula mana macam je. Kena pula salat maghrib subuh pun semua. Allahu akbar. Imam tak ada, makmum solat. Dah. Allahu waladdallin. Amin. Dan amin sama malaikat dah. Nabi kata Nabi bagi tahu dah dalam solat kalau kita mengaminkan amin imam tadi dalam Fatihah, maka malaikat bersama kita amin. Nak ambil fadilat tadi yang jahil pula dah, maka perempuan tadi pun amin sama, maka tak sah solat dia. Jadi maknanya mudah kata mendatangkan fitnah kan. Ya, bertabir pun sama juga fitnah. Kalau tak nampak, macam mana dia nak jadi imam? Maksudnya kalau dia tak tahulah, bukan tak nampak. Mana kalau dia tak tahu, ada apa siapa ni? Ada orang kot, maka dia niat solat dia seorang je. Maka kalau tahu sekalipun dia akan jadi fitnah. Yang penting 2 orang duduk dalam satu bilik. Bilik besar mana pun 2 orang dia je. Bilik besar mana pun dalam auditorium ke kan, dalam ofisi ke, satu ofisi tak ada orang lain, dia 2 orang je. Maka akan jadi fitnah. Sebab itulah Nabi Adam AS dengan Siti Hawa kan, dia hidup dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah dulu. Jadi kalau kata kita nak solat dua-dua, kena nikah dulu. Kena nikah dulu. Ada lagi? Ya.
Waktu sujud? Soalan lawak pula. Kalau imam batal waktu sujud macam mana? Sudah. Maka nak kena sodak dulu. Nak kena sodak dulu. Tak perlu dengan terbuka. Tak lagi. Sejadah imam tu keluluan ni. Dia sodak. Bagaimananya gini. Imam apabila batas saja dia sentuh makmum dia tadi, dia sebut pun tak apa. Dia bagi tahu dengan tenang, ana batas solat. Maknanya sentuh kita jadi imam. Maka dia menjadi imam. Waktu dia duduk di tengah-tengah tadi, Allahu Akbar. Apabila dia bangun qiyam, baru dia bergerak depan. Jangan pula Allahu Akbar duduk di antara dua sujud ngaku. Maka orang pun cak rekod. Dia kata imam kita imam OKU. Bukan OKU. Jadi gitu suasana dia. Jadi kena bangun dulu tapi takbir dia kena takbir kuat. Kan sebab dia dalam jemaah lagi, dia sebagai makmum waktu itu, oleh kerana dia tak boleh nak bergerak, maka dia kena takbir kuat. Allahu Akbar. Maka dia sujud lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar, qiyam dia baru dia bergerak selangkah, 2 langkah, 3 langkah, maka dia sebagai imam macam biasa. Ya. Kalau lipatan rakaat kedua, adakah yang diganti dari makmum dari imam tu dengan sambungan rakaat bagus ada. Dia kena terus. Mana tak ada yang batal, mana straight je. Contoh dia baru rakaat kedua, kan kita kata 1.5 rakaat. Dah. Dalam tengah rakaat yang kedua. Maka dia kena sambung sebagaimana dia jadi makmum tadi, terus je. Maknanya tak perlu dia nak ambil balik. Tadi dia dah solat dah 2 rakaat, imam tadi batal, maka dia mula balik rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Tak perlu. Maka dia kena sambung yang imam tadi je. Kalau Al-Fatihah dari paruh dia baca, kita makmum jadi imam tu baca ni balik sambung Al-Fatihah aja atau dia kena baca balik. Mula daripada Fatihah semula. Kalau imam tadi dia baca surah, maka mula daripada awal surah, itu lebih cantik. Lebih cantik, tapi boleh je dia nak sambung sekali pun boleh. Lebih cantik dia ambil balik Fatihah. Ya, soal lagi ni. Saya nak tanya mengenai susunan surah. Jika imam yang makmum 2 orang saja, tentu ada makmum nak masuk. Dia nak masuk tu, imam tu dah tahiyat. Kita nak yang makmum tu nak masuk ikut sebaris dengan makmum yang pertama ke ataupun? Bagus lah. Jadi apabila imam dah tahiyat, kalau kita yakin, maknanya makmum solat 2 orang kan. Imam makmum kan. Dia kita kata duduk belakang tumit kaki imam je. Bukan kata duduk macam sah biasa kan. Kalau solat 2 orang makmum duduk di belakang imam je, belakang sikit je. Jadi apabila datang seorang lagi, mari nak solat sama, dalam keadaan imam sedang bertahiyat dan kemudian makmum sedang bertahiyat sama kan, maka waktu itu yang ketiga datang tadi, dia kena duduk sebelah kiri. Sebelah kiri imam. Sebelah kiri imam. Imam kanan makmum kan. Dia duduk sebelah kiri imam. Imam duduk tengah-tengah. Imam duduk tengah-tengah, jadi ruang tengah tu tak ada. Tu. Tapi kalau dia yakin bahawa ataupun dia boleh rasakan bahawa makmum yang pertama tadi kan, makmum yang pertama tadi masbuk dia. Maknanya lepas daripada imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia akan bangkit kan. Maka makmum yang ketiga datang tadi duduk di belakang imam, bukan belah kiri. Sebab apa? Sebab makmum yang pertama tadi akan mengundur ke belakang jadi satu saf. Tapi kalau makmum tadi masbuklah. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.